اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 45. 45 baris yang ketujuh daripada atas. Ke surat 45 baris yang ketujuh daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula kada hajat itu, bersalahan-salahan ia dengan bersalah-salahan kelakuan manusia. Tetapi yang dipuji kadar, yang kuat ia kadar mengerjakan ibadah dengan sebabnya, dengan sebab kadar. Adapun yang lebih daripada kadar memadai, maka ada padanya yang lebih daripada kadar memadai 3 kebinasaan. Bermula kadar hajat itu, bersalah-salahan ia kadar hajat dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Tetapi yang dipuji kadar, yang kuat ia kadar mengerjakan ibadah dengan sebabnya, dengan sebab kadar. Ini sambungan pembicaraan terdahulunya berkaitan dengan kedudukan harta. Kedudukan harta yang mana diri harta itu tidak dicela. Diri harta itu tidak dicela pada syarak. Yang dicela pada syarak adalah harta yang melalaikan daripada ibadah. Itu yang dicela pada syarak. Harta yang melalaikan daripada ibadah. Kerana harta akhirnya kita meninggalkan ibadah. Dia bukan hanya kata kerana harta kita meninggalkan sembahyang puasa. Bahkan termasuk juga ibadah adalah kita menjaga daripada melakukan perkara yang haram. Jadi terkadang untuk mendapatkan harta, kita tidak pelihara larangan agama untuk mendapatkan harta. Itu pun dia panggil melalaikan dari ibadah. Sebab kita apabila sebut ibadah dengan makna pengabdian diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah pengabdian diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala ni dua lah. Yang pertama
mengerjakan suruhan. Yang kedua, meninggalkan larangan. Itu dia panggil ibadah. Kita mengerjakan suruhan, pahala besar. Kita meninggalkan larangan, pahala besar. Kita bukan hanya pahala besar mengerjakan kewajipan, bahkan pahala besar meninggalkan perkara yang dilarang. Yang mana kita meninggalkan perkara yang dilarang, itu pun termasuk di dalam mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mana terkadang untuk mendapat harta, kita langgar akan hukum hakam Allah. Ini pun termasuk di dalam lalai daripada ibadah. Ini harta yang dicela pada syarak. Maknanya harta dicela pada syarak yang melalaikan ibadah ni bukan hanya semata-mata daripada kerana harta tinggal belajar, tinggal semayang, tinggal puasa. Bahkan kerana harta kita sanggup melakukan perkara yang dilarang. Kerana kejar harta kita sanggup melakukan perkara yang dilarang, itu dia panggil melalaikan dari ibadah. Ketika dia cari harta, ketika harta ada di tangan, selain daripada ibadah ini mengerjakan suruhan tidak terganggu, meninggalkan larangan, terpelihara molek. Ini harta yang tidak melalaikan daripada ibadah. Dan harta tu pula yang menolong atas ibadah itu dipuji. Sebab kita ni cobaan kita untuk sabar atas mengerjakan kewajipan, sabar atas belajar asas-asas fardu ain, sabar atas sembahyang 5 waktu. Itu kita boleh sabar terkadang. Tetapi selepas daripada kita sembahyang apa semua, dalam kehidupan kita cari harta, sabar dari ketika meninggalkan larangan. Masa kita duk kerja buat, kita buat kerja buat ni kena sabar daripada mengerjakan maksiat, kena sabar daripada mengerjakan larangan. Ketika kita mencari harta, ketika kita nak dapat harta, sabar. Kita cari harta, semayang tak tinggal. Tapi terkadang kita cari harta hak larangan. Larangan ketika kita mencari harta. Janji dapat harta, langgar lah. Hak syarak kata boleh, boleh. Syarak kata tak boleh pun langgar. Ni apa ni? Lalai daripada ibadah, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan suruhan. Itu pengabdian diri akan Allah. Dan meninggalkan larangan, itu pengabdian diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau harta itu melalaikan daripada ibadah, itu harta yang dicela pada syarak. Jadi semata-mata harta tidak dicela pada syarak. Semata-mata harta tidak dicela pada syarak. Kita pembicaraan terdahulu adalah berkaitan dengan sifat kecelaan kasih akan harta. Sifat kecelaan kasih akan harta, yang mana sifat kecelaan kasih akan harta ni menjadi asal, menjadi punca kepada bakhil, kedekut. Jadi bakhil kedekut sifat kecelaan. Punca bakhil kedekut sifat kecelaan ini adalah mari daripada kasih akan harta. Jadi antara bakhil dan kasih akan harta diletak pada satu bab, iaitu bab yang kelima.
Daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Tapi bab yang kelima ni 2 sifat kecelaan, bakhil, kedekut dan juga kasih akan harta. Tetapi kenapa antara 2 sifat kecelaan yang lain-lain ni, kenapa kau dibicarakan pada satu bab? Kerana kasih akan harta yang menjadi punca asal kepada ini bakhil dan kedekut yang dicela pada syarak. Kemudian apabila bicara bab kasih akan harta ni, yang mana kasih akan harta mana yang dicela pada syarak? Kasih akan harta yang melalaikan daripada zikrillah, yang melalaikan daripada ingat akan Allah. Kasih akan harta yang melalaikan daripada zikrillah, daripada ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian harta yang dicela, harta yang melalaikan daripada ibadah. Kasih akan harta, kasih akan harta, sayang akan harta. Memanglah tak sayang apa kita nak dapat harta pun payah. Memang sayang ke tak sayang? Sayang. Tapi kasih akan harta yang dicela pada syarak ini, kasih akan harta yang melalaikan daripada zikrillah. Harta yang dicela pada syarak, harta yang melalaikan daripada ibadah. Apa beza zikrillah dengan ibadah? Sama aja. Zikrillah ke ibadah ke sama aja. Zikrillah ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahawa mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrillah ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengerjakan suruhan dan meninggalkan akan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melalaikan daripada zikrillah, melalaikan daripada ibadah, samalah. Kan terdahulu kan, kasih akan harta yang melalaikan daripada zikrillah. Kemudian di bawah ni pula harta yang dicela pada syarak, harta yang melalaikan daripada ibadah. Apa beza zikrillah dengan ibadah? Apa dia zikir? Ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia ibadah? Mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita ingat akan Allah, kita akan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mengabdikan diri akan Allah? Kerana kita ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana zikrillah, sebagaimana ibadah, ada yang wajib dan ada yang sunat. Jangan kita faham zikrillah hanyalah pegang tasbih. Tu sahaja zikrillah. Pegang tasbih, duduk di masjid. Zikrillah, itu zikrillah yang disunatkan kepada kita. Itu zikrillah yang disunatkan kepada kita. Termasuk zikrillah adalah sembahyang. Termasuk zikrillah, majlis zikir adalah majlis ilmu. Orang yang bekerja untuk cari nafkah wajib, itu pun zikrillah. Ni jangan kita sempitkan zikrillah hanya kepada pegang tasbih saja. Itu zikrillah yang disunatkan. Dia ada zikrillah yang diwajibkan, dia ada zikrillah yang disunatkan. Sama juga dengan ibadah. Mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan suruhan wajib dan juga sunat. Mengabdikan diri akan Allah dengan bahawa meninggalkan larangan, yang haram pun tinggal, yang makruh pun tinggal. Itu mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasih akan harta yang melalaikan daripada zikrillah. Harta yang dicela pada syarak, harta yang melalaikan daripada ibadah.
Itu harta yang dicela pada syarak. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka itu dipuji pada syarak. Jadi sama ada harta tu yang dicela, yang dipuji, bergantung kepada orang lah, tuan dia lah. Bergantung pada orang. Sebab dia semata-mata diri perkara tu tak ada hukum. Semata-mata diri perkara tak ada hukum. Apa hukum harta? Yang dicela ataupun tidak? Yang dicela yang melalaikan daripada ibadah. Melalai itu siapa melalai? Tuan dia lah. Kerana harta menyebabkan tuan dia lalai daripada ibadah. Dengan sebab harta, tuan dia menolong atas ibadah. Jadi kalaulah ini harta tu melalaikan tuan dari ibadah, baru disebut harta tu harta yang dicela. Tapi sebenarnya cela tu bukan di harta. Harta yang sama duduk di orang lain pula, harta tu menolong atas ibadah. Molek-molek ada dipuji pada syarak. Jadi tercela ataupun tidak, bergantung kepada tuan dia. Sebab tu Nabi SAW bersabda, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Sebaik-baik sesuatu harta yang baik. Harta yang baik. Harta yang dapat secara halal. Harta yang dapat secara halal. Jadi harta yang baik ni, sebaik-baik sesuatu harta yang baik bagi seorang yang baik. Bila seorang tu baik, harta tu menolong atas ibadah, itulah sebaik-baik suatu harta yang baik. Jadi bergantung kepada yang tuang dia tu. Kalau tuang dia yang soleh, harta pun harta jadi harta yang dipuji pada syarak. Kalau tuang dia tidak soleh, dengan harta tu melalaikan daripada ibadah, jadi dicela pada syarak. Dia nampak kok zohirnya harta tu benda dunia. Nampak di zohir harta tu benda dunia. Kemudian jadi macam mana harta ni, benda dunia asal dia ni, jadi baik ke tak jadi baik, bergantung kepada tuang dia tu. Ada ni. Yang mana terkadang bukan satu benda. Bukan satu benda lah. Harta ni satu benda dunia. Satu benda dunia. Terkadang satu benda yang akhirah. Satu perkara yang akhirah. Tetapi kalaulah tuang dia tidak soleh, benda akhirah ni menjadi perkara yang buruk. Harta benda dunia. Tapi kalau yang duduk tasarruf harta tu orang yang baik, maka harta pun jadi baik, jadi akhirah. Bila harta tu menolong atas ibadah, jadi akhirah dah lah. Walaupun harta tu asalnya adalah benda dunia. Harta tu asalnya benda dunia. Yalah, harta tu benda dunia. Tapi menolong atas ibadah, benda dunia tu akan menjadi benda akhirah. Sebaliknya, benda tu benda yang baik. Contohnya, ni contoh. Kita belajar agama. Itu adalah kewajipan. Belajar agama itu adalah kewajipan. Tetapi kalau kita tidak soleh, tidak baik, maka belajar agama pun tidak akan jadi baik. Mana kata belajar agama tapi yang belajarnya tidak soleh, belajar agama kerana selain daripada Allah. Bila belajar agama selain daripada Allah, riya dalam belajar agama, itu adalah orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajar agama tu benda baik, jadi baik ke tak? Mempersiapkan tempat dalam neraka Jahannam. Man talabal ilm li ghairillah faltabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang belajar ilmu agama Allah, benda baik ni,
tetapi kerana selain daripada Allah, maka dia mempersiapkan tempat di dalam neraka. Belajar agama perkara yang baik, tapi tuangnya tidak soleh. Jadi belajar agama tu mempersiapkan tempat di dalam neraka jahanam. Harta ni benda dunia. Harta benda dunia, tapi menjadi sebaik-baik harta yang baik bagi seorang yang baik. Jadi bila seseorang tu baik, harta tu menjadi sebaik-baik. Tapi belajar agama perkara yang dituntut. Sebaliknya, siapa yang belajar agama, orang yang baik ke, orang soleh ataupun tidak. Ni kadang-kadang belajar agama niatnya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat hanya semata-mata untuk cari kerja. Maka apabila boleh kerja dah, setakat tu je, setakat fokus pada kerja. Nak tambah ilmu tak payah dah. Sebab apa? Tak perlu dah. Kemudian nak menyampaikan ilmu agama selain daripada kerja kita, tak payah dah, kerja kita cukup dah. Sebab apa? Sebab matlamatnya hanya semata-mata untuk kerja. Tapi kalau orang belajar ilmu agama bukan semata-mata untuk kerja, dia tambah lagi ilmu agama. Hak kerja, dia menyampaikan ilmu agama selain daripada masa kerja untuk menunaikan tanggungjawab. Ni ada macam-macam lah orangnya. Sekadar ada je, tak ada nak tambah-tambah dah. Kemudian dia menyampaikan ilmu agama kepada pelajar pun sekadar je. Sekadar. Apabila waktu untuk mata pelajaran agama, mata pelajaran lain, guru mata pelajaran lain minta, ambil dia boleh rehat. Dia hanya sekadar pada ni, sekadar untuk pekerjaan. Fokus kepada ilmu untuk menyampaikan kepada pelajar sekadar je. Lagipun mata pelajaran agama bukan teras pun, bukan menentukan lulus ke tak lulus SPM tau. Dia gitu je. Tapi bagi orang yang lillahi ta'ala, ilmu yang ada dah, dia tambah lagi ilmu, kemudian dia ajar ilmu agama kepada orang yang pelajar dia tu, dia fokus sungguh, dia ambil tahu sungguh. Satu-satu tu bukan setakat untuk periksa dah, dia ambil tahu sungguh, biar betul-betul pelajar dia tu dapat memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak cincai. Tapi kalau semata-mata belajar agama untuk dapat kerja dunia, boleh kerja dah dunianya, dia pun ajarlah qada. Ni berbeza lah. Berbeza. Akhirnya menyampaikan agama kepada pelajar, adakah pelajar yang kita sampaikan ilmu agama tu betul-betul memahami akidah ataupun tidak? Tak peduli. Betul-betul tak pelajar tu memahami hukum hakam beribadah kepada Allah, hukum hakam sembahyang contohnya? Tak peduli, setakat berjalan je. Terkadang antara yang mengajar agama dengan mengajar mata pelajaran bukan agama, akhlaknya sama je. Terkadang baik akhlak orang yang mengajar yang bukan ilmu agama. Terkadang seumpama tu. Kenapa jadi seumpama tu? Tapi hak betul-betul ikhlas, dia fokus bab akidah contohnya. Hak tugas lah. Hak silver lah. Hak dia nak pelajar itu betul-betul memahami. Sebab apa? Sebab dia mengajar ni bukan kerana dunia, kerana dipertanggungjawabkan untuk ajar agama kepada pelajar-pelajar. Untuk lulus periksa ke? Untuk sekadar dapat dunia ke? Tak. Dia ajar agama untuk betul-betul pelajar dia memahami agama. Lain. Mana penekanannya lain, sikapnya berbeza. Itu bergantung kepada belajar, niat ada. Niat belajar.
Maknanya walaupun belajar tu benda besar, tapi kalau orang yang belajar tu bukan orang yang soleh, belajar tu mempersiapkan tempat dalam neraka. Sebaliknya, harta benda yang dunia, tapi menjadi sebaik-baik suatu harta yang baik bagi orang yang baik, bagi orang yang soleh. Dia besar tanggungjawab tu. Terutama sekali orang yang ditugaskan untuk mengajar ilmu agama kepada pelajar-pelajar. Hak tu besar tanggungjawab. Bukan hanya semata-mata akhir bulan masuk duit, bukan semata-mata untuk peperiksaan, tidak. Untuk biar betul-betul pelajar tu memahami. Terutama sekali ilmu akidah. Mana kalau dalam buku sekolah tu ilmu pembicaraan akidahnya secara kasar-kasar saja, maka yang mengajar tu kena perhalusi, kena huram molek. Jangan hanya ambil putih itu saja. Jadi nak perhalusi, kena mendalami ilmu. Nak mendalami ilmu ni lah orang yang mengajar ni masih lagi kekal belajar. Tapi kalau setakat nak baca hok zohir-zohir gitu je, boleh baca sangatlah. Lepas tu nak menjelaskan, nak menghuraikan, tak mampu, dah tak mampu. Teruskan belajar. Belajar bukan kerana untuk dapat kerja. Dapat kerja berhenti belajar, tidak. Belajar kerana Allah. Dia bertanggungjawabkan untuk mengajar, lagilah kena perbanyakkan belajar. Sebab sudah dipertanggungjawabkan untuk mengajar agama kepada pelajar-pelajar. Agama yang menentukan pelajar tersebut selamat dunia dan akhirah ataupun tidak. Orang dia fokus pada hak mata pelajaran teras, sebab yang menentukan lulus ataupun tidak peperiksaan SPM ke apa contohnya. Dia fokuslah kepada hak mata pelajaran teras. Adapun orang agama pula kena fokuslah mata pelajaran agama. Sebab apa? Sebab nak menentukan luluh akhirat. Tu nak luluh periksa dunia sementara. Agama besar. Nak luluh peperiksaan akhirat. Tapi nak jadi seumpama tu orang yang belajar agama, niatnya kerana agama, niatnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab saya sebut sekolah-sekolah ni, ialah sekolah lah, apa panggil apa? Masa depan. Masa depan kan? Sekolah kan masa depan. Tak, masa depan tau. Sekolah masa depan. Masa depan mana? Masa depan dunia itu mata pelajaran dunia. Masa depan dunia sahaja. Masa depan akhirah, siapa yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahawa luluh untuk masa depan akhirah? Orang yang mengajar agama lah. Itu kata besar tanggungjawab. Mana besar tanggungjawab. Mana dia kena apa? Inisiatif sendiri. Macam mana nak memahamkan pelajar ni hak berkaitan akidah, hak nombor satu. Ada ni. Bukan hanya jalan je. Bukan hanya okey, masa saya awak nak ambil, awak ambil sebab mata pelajaran agama bukan teras apa? Tak, teras akhirah. Kamu tak terahnya. Tapi kita jadikan ilmu dunia hanya sambilan sahaja. Bukan menjadi teras. Tak kiralah kalau hak periksa tu tak ada terah, kita jadikan sebagai teras akhirah. Dengan agamalah selamat dunia dan akhirah. Pertama sekali ilmu akidah. Sebab ada orang-orang yang mengajar yang ambil tanggungjawab. Mana usul tanya macam mana pemahaman pelajar berkaitan akidah. Kan itu enggak? Anggap apa? Prihatinlah ambil tanggungjawab. Bukan hanya setakat jalan.
Akhir bulan masuk gaji. Akhir bulan masuk gaji dah. Ambil tanggungjawab dia usul periksa. Cuba tanya macam mana pemahaman. Akidah. Kalau akidah tak faham, berpegang dengan akidah yang salah, tak ada dah. Tak ada. Teras akhirat tak ada. Semayang, puasa, belajar tak tinggal. Tak ada teras akhirat. Tak ada teras agama, tak ada kalau akidahnya tak lepas. Bila pula pelajar tersebut nak belajar ilmu agama, nanti dia belajar tinggi, akhirnya masuk bidang kerja. Dia nak belajar bila pula? Akhirnya kerja. Macam mana mata pelajaran teras akidah tauhid macam mana? Yelah, dunia nampak macam berjaya lah. Akhirat macam mana? Tu penting tu orang yang dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan mata pelajaran agama hak teras akhirat ni, orang yang benar-benar orang yang baik. Orang yang benar-benar orang yang baik. Mana orang baik? Lillahi ta'ala, tu orang baik. Lillahi ta'ala tu baru orang yang baik. Barulah ilmu tu ilmu yang sebenar. Sebab apa? Orang yang belajar, orang yang mengajar lillahi ta'ala. Sebaliknya mempersiapkan tempat dalam neraka jikalau belajar bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ni satu perkara yang besar. Tapi sebaliknya kalau yang belajar tu tak baik, tak ada. Harta ni tak ada, benda dunia. Harta ni benda yang akan ditinggalkan. Tapi kalau harta ni bagi seorang yang baik, Nabi kata menjadi sebaik-baik harta yang baik bagi orang yang baik. Cuma sayugianya kata pengarang Syekh Qadir Al-Mandili, sayugianya tiada sayugia membanyak akan harta. Sekadar yang memadai sahaja. Sekadar yang memadai sahaja. Nak cerita ni, manakah qada hajah yang memadai daripada harta tu? Tiada sayugia membanyakkan. Tak seeloknya membanyakkan. Dicela ke bila membanyak? Tidak. Tapi tak molek lah, tak seeloknya. Sebab apa tak seeloknya? Bila membanyakkan harta, bila harta jadi banyak lebih daripada qada hajah, dia akan cerita di bawah tu ada 3 kebinasaan. Ada 3 kebinasaan cerita di bawah. Sebaliknya kalaulah harta tu banyak, dia jaga molek, hak banyak-banyak harta tu akan jadi dipuji juga pada syarak. Mana terkadang harta ni rezeki dia lahir daripada keluarga yang berharta, maka rezeki dia, harta dia banyak, peninggalan ibu bapa dia. Betul macam mana? Tu besarlah ujian. Mana harta yang banyak tu, kalaulah dia guna dengan jalan yang sebenar, menjadi harta yang dipuji. Tapi lebih mudah nak pergi kepada hak lalai daripada ibadah. Tu dicela pada syarak. Sebab itulah tiada seri membanyak akan dia. Cukup sekadar. Sekadar ni pula qada hajah ni macam mana? Bermula qada hajah itu bersalah-salahan ia. Tak samalah. Tak sama dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia, keadaan manusia. Ada orang yang keperluan hajahnya tak banyak. Ada orang yang keperluan hajahnya banyak, keluarganya ramai, tanggungjawabnya besar. Ni. Duduk pula dalam tempat yang macam mana. Jadi qada hajah ni bersalah-salah ia dengan sebab bersalah-salah kelakuan manusia. Orang dulu-dulu qada hajahnya qada mereka. Kita sekarang qada hajahnya macam mana?
Sama, tak akan jadi sama. Orang dulu jalan kaki, contoh ni. Orang sekarang tak ada dah jalan kakinya. Dekat-dekat pun tak nak jalan kaki dah. Mana ni? Maka qada hajahnya takkan sama. Bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia, keadaan manusia itu sendiri. Tetapi yang dipuji, kadar yang kuat ia mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Manakah kadar yang dipuji ni? Kadar yang mana yang kuat ia kadar tadi ni, mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Mana mengabdikan dengan sebab harta ni. Inilah yang dipuji. Kadar ni lah kadar yang dipuji. Dengan sebab kadar yang ada ni, kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya hak masalah kata kadar hajah, walaupun kadar tu lebih daripada hajah, tapi kalaulah untuk mengabdikan diri akan Allah, dipuji. Tambahan pula pada masa kita sekarang. Sebagai contoh lah, sebagai contoh. Qada hajah orang dulu nak belajar dengan qada hajah orang sekarang nak belajar. Besar. Besar lah. Dulu qada-qada dulu nak belajar. Sekarang besar. Orang dulu pendapatan kecil saja boleh melengkapkan keperluan untuk belajar. Orang sekarang kalau kecil, belajar agama sendirilah. Kalau belajar agama hak ada beasiswa, hak ada pinjaman, tu cerita lain. Belajar agama sendiri ni, belajar di pondok, belajar di madrasah, keperluan tu besar. Keperluan hajah sekarang tu besar. Cuma kita nak jadikan qada yang qada tu yang kuat, ia mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Sebab hak ada di kita tu. Hak ada di kita, hak ada simpanan kita. Kita simpan pun matlamat kita adalah untuk kemudahan pada masa akan datang. Hak akan datang kita nak panjang angan apa? Untuk kita, qada kita je lah. Untuk anak-anak cucu kita. Contohnya sampai masa kita uzur, macam mana untuk pelajaran agama anak-anak kita? Kena kira lah. Mana kita ada harta ni, ini qada hajah, keperluan. Sebab apa? Sebab anak ramai nak belajar agama belaka. Maka qada hajahnya besar lah. Jadi pokok pangkalnya cari harta, memiliki harta, akan dipuji pada syarak kalau kita duduk atas garis yang sebenar. Itu saja. Duduk atas garis yang sebenar, jadi orang yang soleh, orang yang baik. Kita cari harta, harta yang ada di tangan kita akan dipuji pada syarak. Sebab kita harta banyak mana pun bukan matlamat kita dunia. Harta yang kita tinggal pun untuk kemudahan anak-anak kita. Bila anak kita tu mudah, luah, lapang, mudah-mudahan dalam beribadah pula jadi selesa, senang. Gitu kan? Dia apabila dalam kesempitan nak belajar pun tak boleh. Nak buat amal ibadah pun terganggu. Jadi maknanya harta yang ada kerana nak memudahkan anak-anak kita belajar agama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa ni? Kita cari harta, kita memilih harta. Yang pentingnya kita tu orang yang soleh, orang yang soleh, orang yang beragama. Cari harta pun yang dipuji pada syarak, memiliki harta pun harta yang dipuji pada syarak. Ada pun yang lebih daripada kadar memadai.
maka ada padanya 3 kebinasaan. Pertama, menyeru ia kepada maksiat. Yang kedua di bawah tu, bahawa menyeru ia kepada bersedap-sedap. Ketiga di bawah tu, bahawa melalaikan ia daripada zikrillah. Gitu. Hak ni lah hak kebinasaan. Tapi kalau ada harta yang lebih, hak lebih ni, sekalipun kalau boleh jaga diri daripada maksiat, boleh jaga diri daripada bersedap-sedap, boleh jaga diri daripada tidak lalai daripada zikrillah, itu tidak dicela pada syarang. Tapi besarlah cubaan. Hak lebih daripada qada hajah, besar cubaan. Sekadar mana hak lebih daripada qada hajah? Dalam kelakuan manusia yang berbeza, macam setaga manalah hak lebih qada hajah. Hak hanya untuk membanyak, lepas tu bilang alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hak tu ayat di Musa 36 tu. Berlebih alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu ya. Banyak kira untuk nafsu semata-mata, untuk bersedak semata-mata, untuk berbangga semata-mata. Itu tak ada dah. Itulah hak kebinasaan daripada harta yang lebih daripada qadar memadai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.